Baiklah, kembali dalam cerita untuk waktu ini saya ingin kongsikan satu artikel di esroawani.com yang mana ATM akan gunakan drone dan juga UAV untuk pantau perintah kawalan pergerakan, yang mana ini menurut Angkatan Tentera Malaysia yang akan menggunakan teknologi drone. Ini adalah dipetik daripada apa yang disebutkan oleh Panglima ATM Jeneral Tan Sri Afendi Buang, yang mana mengatakan perkara tersebut telah pun dibincangkan dengan industri tempatan bagi meningkatkan jumlah alatan teknologi yang diguna pakai, dan ini pastinya antara lain bagi membuat tinjauan dan juga pemeriksaan berkaitan dengan untuk mencapai objektif perintah kawalan pergerakan, selain bersedia untuk menambah bilangan anggotanya jika seandainya perlu. Baiklah, untuk waktu ini sebelum ke Fauzi Suhaimi, saya ingin tunjukkan satu visual yang dirakamkan oleh Haris Ashraf Hasnan dan juga jurukamera Rizal, yang mana dikatakan masuk hari ke-6 Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita ingin mengetahui pematuhan warga Kota Kuala Lumpur bagi Perintah Kawalan Pergerakan, dan seperti yang dimaklumkan dan juga seperti yang anda boleh lihat, antara pemantauan yang dilakukan menggunakan visual drone ini iaitu di persimpangan Jalan Raja, Jalan Raja Laut dan juga Jalan Tun Perak, dan dikabarkan Haris ada memberitahu saya yang mana jalan-jalan ini yang menempatkan pelbagai syarikat perbankan dan juga GLC, kalau seperti yang anda boleh lihat dalam visual ini, dilihat seakan-akan lengang, dan situasi dan juga visual sama dirakam boleh dilihat di Jalan Tunku Abdul Rahman, yang mana pusat membeli belah yang menjadi tumpuan warga kota turut mengehadkan operasinya, selain kebanyakan premis yang berdekatan dengan kawasan tersebut dilaporkan tutup, dan tidak banyak aktiviti warga kota di sini kecuali deruan pengangkutan awam dan juga penghantar makanan. Ini visual yang kami ambil menggunakan drone. Rakan saya Haris Ashraf Hasnan dan juga jurukamera Rizal. Okeylah, baik, untuk waktu ini saya ingin tunjukkan satu Twitter rakan saya Fauzi Suhaimi, yang mana beliau mengatakan dalam Twitternya pada pagi tadi sebelum melakukan tinjauan, berdasarkan cakap-cakap anggota PDRM Malaysia yang ditugaskan di kawasan terbabit, ada penambahan dari segi jumlah kenderaan masuk ke ibu negara berbanding sebelum ini. Ini adalah gambar yang dirakam yang diambil oleh Fauzi dan dimuat naik oleh beliau di Twitternya seperti yang anda boleh lihat di skrin pada waktu ini. Dan untuk itu saya nak bersama dengan Fauzi Suhaimi, kita nak bertanyakan tadi pagi tadi anda membuat tinjauan trafik di ibu negara, mungkin boleh kongsikan tadi ada gambar yang anda kongsikan, gambar traffic jam, kesesakan trafik, dan anda juga mengatakan pertambahan bilangan kenderaan dilaporkan masuk ke ibu negara. Mungkin sedikit perkongsian daripada situ. Ya, terima kasih Fauzi. Rakan tugas di Bukit Kawangan, saya kini berada di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, dan yang mana pagi tadi saya telah membuat tinjauan di sekitar beberapa jalan-jalan utama masuk ke ibu negara, iaitu ke Kuala Lumpur, dan antara lokasi yang saya sempat pergi adalah di Jalan Lok Yu, Jalan Ampang dan Jalan Kepong. Dan dalam gambar yang Fauzi Zain tunjukkan tadi adalah itu lokasi pertama di mana Jalan Lok Yu yang menyaksikan kesesakan lalu lintas sepanjang 5 km, hampir 5 km pada pukul 7 pagi hingga pukul 11 pagi tadi. Itu adalah maklumat daripada anggota polis yang membuat rondaan ataupun yang membuat sekatan jalan raya di situ. Dan suka saya nak kongsikan daripada apa yang saya paparkan di Twitter saya, ada komen-komen daripada netizen yang mengatakan kesesakan lalu lintas itu berpunca daripada sekatan jalan raya itu sendiri. Ya, benar Fauzi Izin. Kalau kita nak tengok, kesesakan lalu lintas itu adalah berpunca daripada sekatan jalan raya. Dan kita kena faham, sekatan jalan raya itu adalah untuk kerajaan mengurangkan pergerakan seperti mana yang kerajaan lakukan perintah kawalan pergerakan yang sejak 6 hari sebelum ini. Dan ada juga yang menyifatkan pergerakan itu boleh menjejaskan kepada mereka-mereka yang bekerja dalam sektor kritikal seperti bank, seperti yang servis-servis yang diklasifikasikan sebagai sektor kritikal. Dan ini yang menjadikan polis polis berasa berdepan dengan masalah kerana
bukan sahaja mereka yang dalam sektor kritikal keluar daripada rumah, tetapi orang-orang biasa yang memberi komen, yang memberi alasan untuk pergi pasar, untuk pergi cari makan. Dan yang saya tak faham kenapa diorang nak masuk ke pusat bandar sedangkan di kawasan-kawasan lain terdapat kedai-kedai makanan. Dan itu sahaja yang saya rasa mungkin alasan-alasan, mungkin ada lagi alasan-alasan lain yang diberikan kepada pihak anggota polis dengan harapan mereka boleh masuk ke pusat bandar. Dan suka saya ingin kongsikan di mana langkah PDRM mengambil kad pengenalan bagi mereka yang tidak mempunyai tujuan mustahak ataupun tujuan penting ke pusat bandar dan diminta untuk mereka membuat pusingan U dan patah balik ke rumah masing-masing. Fauzi, mungkin tadi Fauzi ada kongsikan beberapa alasan yang digunakan dan pastinya kalau ikutkan daripada Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mana daripada kluster keselamatan memaklumkan semua pekerja diwajibkan mendapatkan surat kebenaran pergerakan daripada majikan masing-masing supaya tidak timbul isu kekeliruan bila berlakunya sekatan jalan raya yang seperti yang disebutkan oleh Fauzi. Terima kasih Fauzi atas perkongsian dan saya pasti cerita dan juga laporan berita berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Fauzi itu akan diterbitkan di esroawani.com dan juga dalam buletin Awani selepas ini. Saya kira itu saja untuk waktu ini cerita-cerita di sebalik berita. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.